Hai, Assalamualaikum guys. Alright, so kali ni kita nak tengok integration by parts. Actually ada lagi satu integration which is partial fraction. Maksudnya yang partial fraction tu kita akan guna sama ada substitution atau by part punya cara lah. Tapi biasanya kalau dah partial fraction tu kita dah simplify lah sebenarnya. Okay, so tak apa. Sebelum ni kita tengok substitution, maksudnya kita nak let mana u and then kita akan differentiate that one, then kita akan integrate in terms of u kan. Then bila you dah integrate, finally barulah you substitute balik nilai u tu sebagai dalam term x. Okay, so kalau dalam by parts pula kita ada dua. Kita ada integration, ada differentiation. Macam sebelum ni ada differentiation kan. So yang ni kita ada u tapi ada tambahan which is dv. Okay, so kita ada tambahan dv kita. Okay, so cara-cara untuk kita integrate by part ni adalah yang pertama, you kena identify dulu mana u, mana dv. So maksudnya u tu mestilah yang kita nak senang untuk kita differentiate kan. And then the rest tu adalah dv. Okay, so seterusnya kita kena carilah du dan cari v. Maksudnya nak cari du, you kena differentiate. Kalau nak cari v, you kena integrate dv tu. Okay, so dah dapat du dengan v. Tadi dah ada u dan dv. So empat-empat benda ni kita masukkan dalam formula which is kita nak integrate tadi yang kita dah pilih which is u dan dv. Bila kita nak integrate dia, kita kena guna formula di mana u darab v tolak dengan integration of v du. Okay, so kita tengok example. Okay, example yang pertama kita ada x darab dengan e kuasa 2x plus 1 with respect to dx kan. Okay, so kat sini kita kena decide mana satu u, mana satu v. So bila you nak decide, you kena tahulah which one yang senang untuk you differentiate. Okay, kalau kita tengok kat sini memanglah differentiate senang adalah x lah kan. Tapi kalau you nak differentiate this one pun it's okay, tak ada masalah. Tapi it depends. Macam saya cakap jugalah sebelum ni, untuk substitution pun it depends on you, mana yang you rasa selesa untuk you differentiate kan. Okay, so katalah dekat sini dia pilih u kita adalah x. So selebihnya adalah the whole thing ni adalah dv. Jadi dia tulislah kat sini u adalah x. So dv kita adalah e kuasa 2x plus 1 dx. Okay, so step kedua adalah kita nak cari du dan juga v. So nak cari du kita mestilah differentiate. So differentiate du dx dapat 1. So du kita sama dengan dx lah, sebab x bawa naik ke atas, ke kanan lah. Okay, so seterusnya ini pula kita ada dv sama dengan e to x plus 1 dx. Jadi nak dapatkan v macam mana? Kita kena integrate lah the whole thing kan. So kita pun integrate this one. So ingat lagi bila kita integrate ex dapat ex kan. So kalau integrate eu, maksudnya e in terms of bukan x sahajalah. So you kena dapat e kuasa benda yang sama bahagi dengan derivatif bagi this one. So derivatif bagi 2x plus 1 adalah 2. So e to x plus 1 bahagi 2. And then mentang-mentang lah ini adalah integration, jangan tergesa-gesa tau nak tambah plus c. So biar dulu, sebab ini kita nak masuk dalam formula later on. So kita omit dulu this one, kita tak nak plus c. So kita biar dia dalam bentuk ini je. Okay, now kita dah ada tadi, kita dah pilih u, kita dah pilih dv, kita ada du dan kita juga ada v. So yang kat sini kita nak masukkan dalam dia punya formula which is uv tolak dengan integration of v dan du. So kita directly ganti je lah. U sama dengan x, v kita adalah e to x plus 1 over 2 tolak dengan, okay, v kita adalah apa dia? Ni kan 1/2 lah kiranya, 1/2 e kuasa 2x plus 1. So 1/2 tadi boleh bawa ke keluar dulu. So 1/2 bawa ke sini, so you integrate this one aja lah. So yang bahagian depan darabkan macam biasa, so you dapat this one. And then yang belah belakang tadi, ini kan 1/2 bawa keluar. So bila you integrate dalam ni, you masih integrate dapat benda yang sama which is e kuasa 2x plus 1 bahagi dengan derivatif bagi this one which is 2. So this one you darabkan lah. Ni dah ada over 2 kat sini. Darabkan dengan kat luar dapatlah 4 kan. So you dapatlah the whole thing, this one tolak dengan ini 1 over 4 lah tadi, sebab dah darab dengan 2 kat bawah. Barulah last kali you tambah dengan c. Okay, so ini je lah jawapan dia. Done. Okay, kita tengok yang kedua pula. So kita ada integration
ln x over x cube dx. Okay, so kat sini pun sama juga. You nak kena decide mana satu u, mana satu v. Okay, ingat lagi kalau kita integrate 1 over x dapat ln x kan. So kalau differentiate ln x dapat 1 over x kan. So yang senang untuk kita pilih sebagai u adalah ln lah. Tapi still tapi tak boleh. You tak boleh nak decide dv sebagai ln sebab you tak boleh integrate ln. You cannot integrate ln. So nak tak nak you memang kena ambil u sebagai ln x. Okay, so kalau dah ambil u ni sebagai ln x, so the rest dia 1 over x cube dx ni adalah dv. So differentiate u dapat 1 over x dx lah. Sebab du dx ni bawa ke sini kan. Okay, so dv kita adalah 1 over x cube dx. So kita nak integrate this one untuk dapatkan v. So integrate all this, kita bawa naik x kuasa negatif 3. X kuasa negatif 3 tambah 1 bahagi dengan negatif 2. So dapat x to the power of negative 2 over negative 2. So ini pun sama, jangan tambah c dulu. So now everything kita dah dapat, kita nak transfer dalam this formula. So tulis balik, u kita adalah apa? Ln x. V kita apa dia? Ni yang kita dah dapat tadi tu. And then minus dengan v du. Jadi kenapa saya buat plus kat sini? Sebab kita sebenarnya minus dengan v kan. Tapi v kita adalah negatif 1 over 2 x kuasa negatif 2. Jadi bila minus jumpa dengan minus, kita dapatlah plus kat sini. So 1/2 tadi bawa keluar. So integrate x kuasa negatif 2 dulu. Darabkan dengan dx kita. Dx pula du kita kat belakang. Du kita apa dia? 1 over x dx. So you pun tulis dulu 1 over x dx. So kat sini x kuasa negatif 2 jumpa dengan x kuasa negatif 1. So bila you gabung dia jadi x kuasa negatif 3. So you pun macam biasalah, the first part ni you darabkan je. Okay, memandangkan ln dengan ni tak boleh nak darab kan. Maksudnya you tak boleh direct digabung lah. So biasanya kita akan letak bahagian yang constant biasa bawa ke depan. So ln ni biasa kita letak kat belakang lah. So kita ada negatif 1 over 2x square ln x plus dengan 1 over 2 dan integrate this one. Integrate this one, negatif 3 tambah 1 dapat negatif 2 bahagi negatif 2. So ini pun tambah darab juga, and then finally you dapat this one minus dengan 1 over 4x square barulah plus c. Maksudnya bila you integrate dekat sini baru you buat plus c. Okay. Okay, seterusnya kalau you ada integrate ln t with respect to t kan. So kat sini ada satu term je. Sudah. Mana yang you nak jadikan u, mana nak jadi dt ni? Mana nak jadi dv ni? Jangan risau, just pilih je mana yang boleh differentiate. So apa yang boleh differentiate kat sini memang ln t. So you let lah u sebagai ln t. So du kita differentiate this one akan dapat 1 over t dt. So sekarang apa yang tinggal? Bila dah ambil this one jadi u, so ini je lah yang tinggal menjadi dv kita. So dv kita adalah dt. So bila you nak integrate dt, bermaksud you integrate 1 dt, okay? Sebab dia bukan kosong ni, dia ada nilai 1 sebenarnya. Jadi bila integrate 1, you akan dapat t lah. So kita pun masukkan dalam this formula. U darab dengan v. U kita apa tadi? Ln t darab dengan v. V kita adalah t. So macam saya kata, biasanya kita letak dia punya constant ataupun variable lain dekat depan dulu, baru letak ln. So kita ada t darab ln t tolak dengan integrate lagi sekali t. So bila integrate t darab dengan du kita. Du kita apa? 1 over t dt. So kita ganti directly du ni, which is kat sini. So this one ganti kat sini. So you dapat t darab 1 over t dt, which is you cancel out. You dapat integrate 1 with respect to dt. So bila integrate 1 akan dapat t lah, and then plus c. So dapatlah the whole thing, this one. Okay. Okay, so itu sahaja contoh-contoh untuk integration by part. Actually dia banyak lagi. You cuba tengok dalam buku lah nanti. Cuba buat checkpoint. Okay, so sekarang kita nak masuk integration of rational function. Bila rational function ni maksudnya dia punya integration untuk bentuk partial fraction lah. Maksud partial fraction maksudnya kita nak kena tukar dulu dia dalam bentuk partial fraction. Sebab kalau kata dalam bentuk rational ni bentuk pecahan kan. Tapi kalau kata dia punya pecahan tu complicated, which is macam panjang kan. Contoh macam ni kan panjang. So kita nak kena guna partial fraction. Maksudnya this function you tukar dulu dalam bentuk partial fraction, barulah senang untuk you nak integrate. Macam kata kat sini lah, change the integrand, which is this one, the integrand to partial fraction first, and then you can integrate macam biasa.
So kita tengok example dia. So example yang pertama kita ada nak integrate 7 per x square plus x minus 12 dx. So nampak kat sini this one is quite panjang. So kita nak kena tukar this whole thing kepada bentuk partial fraction. So ingat lagi tak partial fraction yang mana dia ada 4 cases. Tapi it's okay, kita cuma ingat basic-basic aja lah. Okay, so dekat sini kalau you nampak bentuk x square dekat sini, you dah nampak this one boleh factorize. This one kalau you factorize, dia jadi bentuk x plus 4 dengan x minus 3. So ingat lagi tak, kalau you ada denominator you adalah power 1 yang berbeza. Jadi bila kita pecah dalam bentuk partial fraction, dia sebenarnya adalah 7 over this one is equals to a over x plus 4 plus b over x minus 3. Okay, kalau bawah ni kuasa 2, barulah yang bahagian atas ni dapat ax plus b, ini baru dapat cx plus d. Tapi ini adalah kes yang pertama, tak salah saya lah. Kalau ingat lagi polinomial yang belajar dulu dalam partial fraction, kalau you ada denominator you ada bentuk apa? Bentuk linear factor lah. Linear factor, bahagian atas dia hanyalah constant. Okay, so dekat sini kita pun ingat lagi ke cara partial fraction ialah you kena samakan denominator lah. So samakan denominator maksudnya ni A dengan B nak sama dengan this one. So you tahulah ini kena A kena darab yang ni, B kena darab yang ni. So you dapat, kita akan compare dia punya bahagian atas sahaja, numerator je. Sebab apa? Sebab kenapa you nak kena compare bahagian bawah? Sebab you dah samakan denominator kan. So kita compare bahagian atas je lah. Okay, so you have 7 is equals to A times x minus 3 plus B times x plus 4. So kat sini you kena kreatif lah, pandai-pandailah sendiri macam mana nak dapatkan nilai A dan B. So kalau nak senang, you tengok dulu dalam bahagian dalam ni, tips dia adalah kalau you nampak x tolak 3, so you terus tahu macam mana nak jadikan this equation kosong, so that you boleh cancel ni, you boleh fokus dekat nilai B dulu. Kalau you nak cari nilai A dulu, so you boleh fokus dekat nilai B untuk jadikan this one kosong. So this one boleh jadi x sebagai minus 4. So either one lah. So I nak cari nilai B dulu. So I nak jadikan A tu sebagai kosong. So I like x equals to 3. So kita ada A times 3 minus 3 which is 0 lah. So kat sini B times 3 plus 4 which is 7. So kat sini you pun dapatlah 7 equals to 7B. So eventually B kita dapat equals to 1. And then you nak cari nilai A pula, you like x sebagai minus 4. So minus 4 times minus 4 plus 4 you akan dapat kosong dekat sini. So B pun dah dapat kosong. So barulah boleh fokus nilai A. So you dapat 7 equals to A times minus 4 minus 3 which is minus 7 lah. So eventually dapat A equals to minus 1. So dah dapat nilai B, dah dapat nilai A, you pun transfer balik dalam bentuk this one. Dalam bentuk this one. Okay, now kita pun integrate. Instead of integrate the whole thing, kita akan integrate with, dalam bentuk partial fraction, which is A kita tadi adalah negative 1. So integrate negative 1 over x plus 4 plus dengan B kita adalah 1 over x minus 3 dx. So you tahu ini adalah bentuk apa ni? Bentuk 1 over x kan? Bentuk ax plus B. So eventually you akan dapat apa? Negative ln x plus 4 plus dengan ln x minus 3 plus C, sebab kita dah integrate. So itu je lah jawapan dia. Cuma bentuk ln you tahu, kalau ln dengan ln kita boleh, kalau you bentuk tolak kita boleh buat ln this one. Kalau ini tolak kat depan, so inilah ini boleh bahagi dengan this one, sama juga term dia. But it's okay kalau you tulis bentuk ni pun it's okay juga. Tapi kalau you cantik sikit, you buatlah bentuk macam ni. Okay. Example yang kedua, kita ada 2 plus 2x over x times x square plus 1 minus x square minus 1. So nampak tak? Oh, panjangnya kat sini. So kita nak kena tukar this one dulu dalam bentuk partial fraction. Okay, kalau you tengok dekat sini, bahagian denominator dia ni quite panjang kan. So kat sini you kena kreatif sikit lah. Macam mana you nak kena factorize dia lah. Okay, so dekat sini kalau you tengok balik bentuk dia, this one kalau you buat minus ni sebagai, this one sebagai kurungan, this one akan jadi x square plus 1 juga. Sebab kalau you kembangkan, dia akan jadi minus x square minus 1 kan. So kau nampak, oh ini dengan ini sama term. Okay, sama term. Okay, so kalau this one dengan this one sama term, and then you dapat x minus 1. So actually you boleh dapat x minus 1 darab dengan x square plus 1. Tapi bukanlah sebenarnya kita nak tengok ni sama term. Actually kita
Sebenarnya factorize je. Okay, kalau you perasan, ini X darab, dia ibarat macam ni lah. You ada X darab A minus ada A kat belakang. Ni dengan ni kan sama nilai. So, kita boleh buat X darab dengan A tolak 1. Jap. Sorry. Terbalik. Sorry. Okay, sekarang kita ada X darab A tolak dengan A sahaja. So, dekat sini you boleh buat, katalah you factorize A letak kat luar. So, you dapatlah X minus 1. Kan? So, sama juga yang ni, cuma dia letak X minus 1 kat depan darab dengan A kat belakang. So, you dapatlah X minus 1 darab dengan A kita, which is X square plus 1. Dia simplify bentuk factorize je lah ni. Okay, so dah dapat bentuk ni, kita pun nak kena transfer dalam partial fraction. Okay, partial fraction kita ada, ini adalah power 1, ini power 2. So, bila you transform dalam partial fraction, untuk power 1, you ada A over X minus 1. Untuk power 2, so you ada BX plus C over X square plus 1. Dan kita pun samakan denominator dan kita compare bahagian numerator. So, 2 plus 2x equals to A times X square plus 1 plus BX plus C times X minus 1. So, dekat sini you kena kreatif lah. Sama ada you nak kena darab semua, you nak compare coefficient, ataupun you nak let satu-satu lah. Katalah macam I malah nak compare coefficient. Tapi actually, compare coefficient lagi senang lah sebenarnya. Cuma you kena renyah dulu lah. Mula-mula you kena darab everything. Tapi kalau you tak suka buat cara tu, you buat je lah cara satu-satu. So, katalah you let X equals to 1. Okay, sebab apa equals to 1 dulu? Sebab kita nak hapuskan this one, nak jadikan ni kosong. So, B dengan C nanti tak ada nilai. So, kita boleh dapat nilai A. Okay, so I let X equals to 1. Then this one akan jadi 0. This one darab this one 0. So, you ada 2 plus 2 times 1 equals to A times 1 plus 1, which is 2A lah. So, eventually you akan dapat A equals to 2. Okay, so seterusnya apa pula? Nak cari nilai B dan C. Okay, kalau you let X equals to 0, you nampak B ni akan tak ada nilai. So, you tinggal C dengan A nanti. Tapi memandangkan kita dah ada A, so kita cuma boleh cari C lah nanti. So, kira sendiri, you akan dapat C equals to 0. And then, untuk dapatkan nilai B, you let X equals to negative 1. Actually, it's okay lah you nak let X equals to apa pun, asalkan you dapat nilai B. So, sekarang kita dah ada nilai bagi constant kita. So, kita pun nak kena transfer balik dalam this term. So, kita ada integrate A. A kita adalah 2 over X minus 1 dx plus dengan BX plus C. Okay, memandangkan B kita adalah negatif 2. So, you tulis dulu negatif 2X plus C. C kita kosong. So, tak ada lah ni. Kat sini, kalau ada, sepatutnya you plus C lah kat sini. Apa nilai C lah. So, bahagi dengan X square plus 1. So, dekat sini, yang depan ni is okay lah, senang. 2 ni letak kat luar. So, actually, you integrate 1 over X minus 1. So, you dapat 2 ln X minus 1. Cuma bahagian belakang ni, nampak tak? Dia macam complicated sikit. You tak boleh directly untuk dapat ln lah. Tapi sebenarnya, kalau you ingat tak dulu? Bukan dululah, hari tu, kita ada kalau integrate F prime X over Fx. Ingat tak? Dia pun jawapan apa dia? Jawapan dia, you akan dapat ln F X. So, samalah. Ini sebenarnya, kalau you tengok, katalah negatif ni letak kat luar dulu. So, you ada 2X kat atas. I tak nak conteng. Sekejap, sorry. So, you ada 2X kat atas. And then bawah, you ada X square plus 1. So, actually, kalau you differentiate this one, akan dapat this one kan. So, dia adalah bentuk ini. So, kalau bentuk ini, you akan directly dapat ln Fx. Tapi, kalau you tak ingat, you pun kena differentiate pula. You pun cubalah integrate menggunakan any teknik yang you tahu. Macam kat sini, I tunjuk kita boleh guna teknik substitution. Katalah dekat bawah ni, you let this sebagai U. U adalah X square plus 1. So, du adalah 2X dx. So, daripada sini, kita nak kena match kat sini, negatif 2X ni. So, kita adalah negatif du lah, sama dengan negatif 2X dx. So, kat sini, you pun boleh gantikan this one sebagai negatif du, and then bahagian bawah ni adalah u. So, you dapat integrate negatif du over u, which is negatif ln u. Dan you gantikan balik lah dekat sini. So, you dapat negatif ln, ini u kita tadi, plus dengan c. So, sama juga, kalau bentuk ln 2 ni boleh bawa ke atas lah, ln x minus 1 kuasa 2.
And then bila ln dengan ln ada minus, so dia boleh buat dalam bentuk bahagi plus dengan C. Okay, contoh yang ketiga, katalah you ada nak integrate x plus 3 over x minus 1, x plus 1 square. So ini pun sama, tukar dalam partial fraction dulu. So this one dia punya kepala adalah A sahaja sebab dia adalah linear. And then seterusnya kita ada x plus 1 ni adalah linear juga tapi repeated. So kita cuma perlu buat B over x plus 1 and then another one adalah C bahagi dengan x plus 1 square. So kita kena bubuh dua-dua lah. The original one dengan dia punya repeated one. Cuma bahagian atas dia masih constant je lah. Dia tak ada bx plus c macam tu. Sebab dia x ni power 1. Yang ini tak kira. Ini adalah repetition. Okay, so you pun nak kena samakan denominator. Comparekan this one dengan this one untuk dapatkan nilai A, B dan C. So kat sini sama juga I menggunakan cara let x equals to negative 1. Dan you dapat nilai C. Let x equals to 1 dapat A sama dengan 1. Let x equals to 0 lah dapat B equals to negative 1. So actually kalau you tak nak guna cara ni, you rasa lambat, you boleh darabkan everything ni. Then you compare coefficient. Kalau contoh you dapat untuk x square. Coefficient untuk x square adalah kosong sebab belah kiri tak ada x square. Dia cuma ada coefficient untuk x kuasa 1 which is 1 and then x kuasa kosong which is 3. Okay, so katalah you dah buat-buat, dah dapat nilai apa semua ni. You pun nak kena tukarlah, tulis balik dalam bentuk this one. So you dapat integrate 1 over x minus 1 and then you ada plus b which is minus 1 over this one plus c which is negative 1 over this one. So yang bahagian this one is okay lah, you boleh dapat sebagai ln. Cuma yang bahagian belakang ni, ini kuasa 2 kan. So ini boleh buat naik atas. So jadi x plus 1 kuasa negatif 2 plus dengan 1 dapat negatif 1 bahagi dengan negatif 1 darab dengan derivatif bagi this one which is 1 lah dalam kes ni. So kat sini you pun bolehlah tulis balik. So you dapatlah ln this one, tolak ln ni, plus dengan 1 over x plus c dan jangan lupa 1 over x plus 1 and then jangan lupa plus c. So kat sini you rasa ln ni you boleh simplify lagi. So simplify lah sebab dia adalah minus kat sini. So dia jadi ln x minus 1 over x plus 1. So yang the rest tulis je macam biasa. So done. So last kali kita nak tengok contoh yang D which is 1 over x time x square plus 1 square. So kat sini dia ada, kalau partial fraction you remember lagi, so ini adalah constant which is a over x. And then this one walaupun dia repeated, tapi dia repeated yang bahagian dalam ni adalah bentuk x square. So bahagian atas ni mesti ada bx plus c bahagi dengan the first one, and then the second one you ada dx plus e bahagi dengan repeated dia. So kat sini you kena darab silang, you nak samakan denominator. You dapat untuk bahagian atas 1 sama dengan a times is 1 lah, plus bx plus c times x dengan x square plus 1, and then dx plus e ni you cuma perlu darabkan dengan x. So kat sini sama ada you nak let x equal to kosong dapat nilai a, ataupun you nampak lah panjang you nak kira. So kat sini barulah kalau secara cerdiknya you pun gunalah cara compare coefficient, which is you kena darab ini adalah actually cara you nak tengok coefficient dia lah, nak letak coefficient dia. Actually kalau you tak ni, you let x equal to apa lain, benda-benda lain, nilai lain pun boleh, tapi dia jadi quite panjang lah. So nak memudahkan you all, you terus darab dulu. Kita nak tengok mana coefficient yang sama. So you darabkan lah. This one you pecah dulu, this one pecah dulu, and then this one darab everything. Then you dapat untuk x kuasa 4 coefficient dia adalah a plus b. Untuk x kuasa 3 coefficient dia adalah c sahaja. Untuk x kuasa 2 coefficient dia adalah 2a dengan b dengan d. Dan tengok pula untuk x pula siapa yang ni jaga yang ada dengan x lah. So which is kita ada c dan e sahaja. So and constant ada satu saja which is a je kat sini. So dekat sini baru you compare lah coefficient. Kalau you tengok compare, maksud tengok belah kiri mana yang ada power. So kat sini belah kiri tak ada yang power lain, dia cuma ada x kuasa
Yang 4 pun kosong sahaja sebab dia dapat constant. So, you tahu untuk koefisien X kuasa 4, belah kiri kosong, belah kanan dapat A plus B. So, dari situ you dapat A equals to minus B. And then, sebab tadi saya dah kira A yang awal tadi, saya tahu A kita adalah 1. So, you terus dapat. Kalau I terus dapat lah B equals to minus 1. Kalau you memang awal-awal bermula dengan compare coefficient, mungkin you tak dapat lagi lah nilai awal-awal tu. But it's okay, you just compare sampailah semua, you pun dapatlah nilai masing-masing. And then, sama juga, kita pun nak transfer dalam bentuk bentuk yang ni lah. Bentuk ini ni. So, kita ada A sama dengan 1. So, you ada integrate 1 over X. And then, BX plus C. B kita adalah minus 1, tapi C kita kosong. So, kita cuma ada negative X sahaja. Bahagi dengan X square plus 1. And then, untuk dx plus E pula, D kita adalah negative 1 juga, tapi E kita kosong. So, you cuma tinggal negative X bahagi this one. And then this one samalah. You pun tahu 1 over X, terus dapat ln X. Cuma yang ni, inilah saya kata you kena guna cara yang you dah belajar. Macam kat sini, I guna cara substitution lah. So, I tunjuk kat sini macam contoh yang second ni, I let U sebagai X square plus 1. So, bila I differentiate du sama dengan 2X dx. So, I nak bahagian atas adalah negative X dx. So, macam mana nak jadikan negative X dx? So, you kena bahagi 2 kat sini, and then you bahagi negative 1 lah. So, you dapatlah negative X dx ni bersamaan dengan negative du over 2. So, you pun integrate. Actually, you integrate je lah menggunakan teknik yang dah ada. And then, this one 1 over U square. Kat sini pun I tukar juga. I let U sebagai this one juga. So, eventually, bila you dah ni dah integrate, dah settle. Yang ni dah integrate je jadi ln U lah. Dan U ganti balik nilai. And then, this one pun sama. You dapat negative 1 over 2 kat sini. And then this one bila you dah bila you dah integrate, you dah guna cara dia. Ini guna cara apa ni? 1 over U square. Ini just bawa naik atas lah. U square bawa naik atas jadi U negative 2 plus 1 bahagi negative 1. Dapatlah this one balik. Tukar balik U tu dalam bentuk ini. Dan dapatlah this one jawapan dia. So, memandangkan ln dengan ln ni boleh, kita boleh simplify lagi. So, bolehlah letak ln X tolak, dia boleh jadi bahagi dengan ln this one. Cuma dah tak tulis ln lah. Tapi memandangkan dekat depan dia ada 1 over 2. Ini bawa ke atas dia dulu. Which is dia jadi square root sebenarnya. Dan yang belakang tak boleh nak simplify dah. Yang belakang memang ini jawapan dia. Dan jangan lupa plus C. Okay. So, itu sahaja. You try buat dulu dia punya checkpoint. Okay. Cuba fahamkan dulu elok-elok. Alright. Bye-bye. Annyeong.